Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tentang persepsi dan kefahaman masyarakat terhadap kebebasan bersuara dan hak wanita. Terlebih dahulu, mari saya kenalkan ahli-ahli Kumpulan 4. Yang pertama, Nur Iwana Syazwani binti Jamaluddin. Yang kedua, Grace Sugin anak Jelani. Ketiga, Nur Atikah binti Azman. Keempat, Widato Nazira binti Zaini. Kelima, Nur Ain Atira binti Rosli. Yang keenam, Nur Atilah binti Osman. Dan yang terakhir ialah Nurul Jannah binti Muhammad Udin. Pertama sekali di dalam dapatan kajian kami ialah demografi responden. Yang pertama ialah jantina. 79 daripada 102 orang responden ialah perempuan dan 23 selebihnya ialah lelaki. Umur responden rata-rata ialah antara 18 hingga 28 tahun iaitu seramai 86 orang, 29 hingga 39 tahun iaitu seramai 9 orang, 40 hingga 50 tahun 6 orang dan lain-lain umur seorang. Kaum pula Melayu seramai 87 orang, Cina seramai 7 orang, India seramai 4 orang dan lain-lain kaum seramai 4 orang. Agama pula 88 orang ialah beragama Islam, 5 orang beragama Buddha, 4 orang beragama Hindu dan lain-lain agama seramai 5 orang. Yang terakhir di dalam demografi responden ialah pekerjaan. Kebanyakannya ialah pelajar iaitu seramai 80 orang, pekerja swasta seramai 8 orang, kaki tangan kerajaan seramai 7 orang, bekerja sendiri seramai 4 orang, tidak bekerja seramai 2 orang dan lain-lain pekerjaan. Kita mulakan dengan objektif 1, mengkaji kefahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, terutamanya hak kebebasan bersuara dan hak wanita. Pada pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak dan kebebasan yang kita miliki sebagai manusia. Hak dan kebebasan ini dikatakan dijamin dan tidak boleh diambil melainkan perlembagaan membenarkannya. Terdapat 9 peruntukan hak asasi manusia di dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, Perkara 5, kebebasan diri. Kedua, Perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang. Ketiga, Perkara 7, perlindungan daripada undang-undang jenayah. Yang keempat, Perkara 8, sama rata iaitu peruntukan kesaksamaan jantina. Kelima, Perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Keenam, Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Ketujuh, Perkara 11, kebebasan beragama. Ke-8, Perkara 12, hak terhadap pendidikan. Dan terakhir, yang ke-9, Perkara 13, hak terhadap harta. Dan kami lebih tertumpu kepada hak kebebasan bersuara dan hak wanita dalam tugasan ini. Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penapisan. Istilah yang bersinonim, kebebasan menyatakan pendapat kadang-kala digunakan sebagai maksud kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal, tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea dengan tidak mengira medium yang digunakan. Yang seterusnya ialah hak wanita, iaitu melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Ia juga adalah hak asasi manusia. Seterusnya, saya juga akan membentangkan dapatan kajian dari para responden untuk objektif 1 kami, iaitu mengkaji kefahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, terutamanya hak kebebasan bersuara dan hak wanita. Berdasarkan graf 1 yang mewakili penyataan hak kebebasan bersuara dan hak wanita adalah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Ia mendapati bahawa masyarakat kini sangat memahami dengan hak kebebasan bersuara dan hak wanita adalah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu mempunyai 81 orang responden sebanyak 78.6% yang sangat setuju dan setuju dengan kenyataan ini. Manakala seramai 19 orang responden iaitu 18.4% yang tidak pasti dengan kenyataan ini.
ini. Seterusnya, terdapat 3 orang responden iaitu 2.9% yang tidak setuju dengan kenyataan ini. Hal ini kerana kurangnya pendedahan mengenai perlembagaan Malaysia di kalangan masyarakat kita, terutama hak kebebasan bersuara dan hak wanita. Berdasarkan graf 2 yang mewakili penyataan apabila seseorang itu bersuara sama ada di halayak ramai di platform media atau sosial media, ianya perlu berasaskan dari sumber yang sahih. Ia dapat dikenal pasti daripada 103 responden yang kami perolehi, sebanyak 96.1% iaitu 99 orang responden menjawab sangat setuju dan setuju dengan penyataan yang dinyatakan. Dan sebanyak 3.9% iaitu 4 orang responden mengatakan tidak pasti dengan penyataan berikut. Hal ini kerana generasi muda dilihat banyak memberikan atau menyebarkan informasi dan bersuara tanpa berasaskan sumber yang sahih atau sumber yang boleh dipercayai, sehingga boleh menggusarkan masyarakat kita yang memerlukan informasi yang tepat. Berdasarkan graf 3 yang mewakili penyataan pembangunan dan kemajuan negara tidak dapat berjalan dengan lancar sekiranya wanita tidak terlibat di dalam prosesnya. Ia dapati bahawa seramai 25 orang responden dengan peratusan sebanyak 24.3% yang tidak pasti bahawa pembangunan dan kemajuan negara tidak dapat berjalan dengan lancar sekiranya wanita tidak terlibat di dalam prosesnya. Manakala seramai 40 orang responden dengan peratusan sebanyak 38.8% bersetuju bahawa pembangunan dan kemajuan negara tidak dapat berjalan lancar sekiranya wanita tidak terlibat. Selebihnya seramai 38 orang responden dengan peratusan sebanyak 36.9% sangat setuju dengan pernyataan berikut. Pernyataan ini dapat mengubah persepsi masyarakat kepada kaum wanita untuk ke arah yang lebih baik dan terus maju ke hadapan. Berdasarkan graf 4 yang mewakili penyataan hak kebebasan bersuara kurang didedahkan di dalam Malaysia, ia dapat dikenal pasti daripada 103 orang responden, sebanyak 46.6% iaitu 48 orang responden menyatakan setuju, manakala 30.1% iaitu 31 orang responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan berikut. Serta selebihnya dengan tidak pasti sebanyak 16.5% iaitu 17 orang responden dan keputusan tidak setuju sebanyak 6.8% iaitu 7 orang responden. Masyarakat banyak bersetuju dengan pernyataan hak kebebasan bersuara ini kurang didedahkan di dalam Malaysia kerana kebanyakan golongan ini mempunyai latar belakang yang biasa sahaja dan kurang mendapat perhatian atau didedahkan dengan hak kebebasan bersuara di Malaysia. Dan terakhir, berdasarkan graf 5 yang mewakili penyataan pendedahan tentang hak wanita sangat penting bagi membela nasib wanita yang teraniaya di Malaysia. Terdapat 69 orang responden iaitu bersamaan dengan 67% yang sangat setuju bahawa pendedahan tentang hak wanita sangat penting bagi membela nasib wanita yang teraniaya di Malaysia. Seterusnya, terdapat 27 orang responden dengan peratusan sebanyak 26.2% juga memilih setuju dengan pernyataan ini. Selain itu, seramai 6 orang responden bersamaan dengan 5.8% telah memilih tidak pasti dengan pernyataan ini, serta selebihnya seorang responden iaitu 1% telah memilih tidak setuju dengan pernyataan berikut. Hal ini demikian kerana banyak kes jenayah kejam yang melibatkan wanita sebagai tebusan mereka untuk menghilangkan amalan mereka untuk kepuasan nafsu mereka dan sebagainya. Rumusan yang kami perolehi dalam objektif 1 ialah masyarakat Malaysia kini yang berbeza latar belakang sangat memahami tentang hak asasi manusia, terutamanya hak kebebasan bersuara dan hak wanita seperti yang dibuktikan di dalam rajah graf soal selidik kami. Objektif 2. Mengkaji batasan dalam kebebasan bersuara. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Azman dan saya akan menyambung slide seterusnya iaitu tentang kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penapisan. Istilah untuk kebebasan bersuara juga adalah kebebasan menyatakan pendapat kadang-kala digunakan sebagai maksud kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal, tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea dengan tidak mengira medium yang digunakan. Hak kebebasan bersuara terbahagi kepada 6 perkara iaitu yang pertama, Akta Hasutan 1948 dan yang kedua, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, yang ketiga, Akta Rahsia Rasmi 1972, keempat, Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, kelima, Akta Fitnah 1957 dan yang terakhir ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1958. Seterusnya, di bawah Akta Hasutan 1948 adalah Akta Undang-Undang di Malaysia yang digubal untuk menghalang perbincangan yang dikatakan sebagai menghasut. Akta ini menjadikan ucapan yang mempunyai kecenderungan menghasut sebagai suatu kesalahan jenayah.
Yang kedua, untuk Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, akta ini bertujuan menggubal undang-undang yang berkaitan dengan bahan-bahan cetakan, penerbitan dan agihan penerbitan. Kebebasan akhbar bukan suatu kebebasan yang mutlak kerana lesen daripada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri diperlukan sebelum bahan-bahan yang dicetak diedarkan kepada orang ramai. Dan yang ketiga, Akta Rahsia Rasmi 1972. Akta ini bertujuan meminda dan menyatukan undang-undang berhubung dengan perlindungan rahsia bagi mengelakkan pengaliran, penyebaran atau kebocoran rahsia yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Seterusnya adalah Akta Dalam Negeri, Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Seseorang boleh ditahan tidak melebihi 2 tahun tanpa pembicaraan jika pada pandangan kerajaan orang itu mengancam keselamatan orang awam. Seterusnya adalah Akta Fitnah 1957. Digubal untuk mencegah perbuatan fitnah. Tidak boleh sewenang-wenangnya, terutama dalam perbuatan fitnah, iaitu memperkatakan sesuatu tidak benar sehingga menyebabkan seseorang itu kerugian. Selain itu adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta berkenaan bertujuan untuk undang-undang cyber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Untuk objektif kedua, huraian untuk soal selidik Raja 1 telah menunjukkan bahawa seramai 70 orang sangat setuju dengan kenyataan bahawa sosial media boleh digunakan untuk mengeluarkan apa sahaja kenyataan asalkan ianya ialah perkara yang baik dan dari sumber yang sahih. Seterusnya, seramai 29 orang setuju dengan kenyataan ini, manakala untuk kurang pasti dan tidak setuju menunjukkan 2 orang responden dan sangat tidak setuju merekodkan kosong responden. Huraian untuk soal selidik Raja kedua telah menunjukkan seramai 58 orang sangat setuju dengan kenyataan sekiranya di sosial media didapati mendapat unsur hasutan, si pelaku boleh dipenjara atau denda seperti yang telah dinyatakan dalam Akta Hasutan 1948. Seramai 34 orang yang setuju dengan kenyataan ini dan seramai 11 orang pula yang kurang pasti dengan kenyataan tersebut. Akhirnya, untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak mempunyai rekod respondennya. Huraian untuk soal selidik Raja yang ketiga telah menunjukkan seramai 62 orang yang sangat setuju dengan kenyataan bahawa fitnah tanpa asas atau tanpa bukti yang kukuh boleh disabit kesalahan dalam Akta Fitnah 1957 kerana ianya boleh merugikan seseorang. Seramai 27 orang dan 14 orang pula yang setuju dan kurang pasti dengan kenyataan tersebut. Akhirnya, untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju pula merekodkan kosong responden. Raja 4 menunjukkan seramai 47 orang sangat setuju dengan kenyataan bahawa sebelum mengeluarkan akhbar, pihak tertentu perlu mendapatkan lesen daripada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Manakala seramai 27 orang dan 23 orang pula setuju dan kurang pasti dengan kenyataan tersebut. Akhir sekali, untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju pula merekodkan 3 orang dan 1 orang bagi kenyataan tersebut. Untuk seterusnya, Raja 5 menunjukkan seramai 60 orang sangat setuju dengan kenyataan bahawa pihak tertentu boleh disabitkan kesalahan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 jika mereka membongkarkan rahsia rasmi kepada negara luar. Manakala seramai 33 dan 9 orang pula setuju dan kurang pasti dengan kenyataan tersebut. Akhir sekali, untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju pula, kedua-duanya merekodkan kosong orang. Kesimpulan untuk objektif yang kedua, setelah dikaji, kami mendapati ramai responden mengetahui dan memahami tentang hak kebebasan bersuara kerana ianya boleh dianggap sebagai maklumat asas kepada kepentingannya dan ini terbukti dengan apa yang kami perolehi dari soal selidik. Objektif 3, mengkaji persepsi masyarakat terhadap hak wanita dan kepentingannya. Hak wanita di Malaysia. Wanita mempunyai pelbagai peranan dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan juga politik negara. Kerajaan Malaysia telah menggubal Dasar Wanita Negara pada tahun 1989. Pengubalan dasar ini menjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara. Dasar Wanita Negara adalah kesinambungan kepada Dasar Wanita Negara yang digubal pada tahun 1989 dengan mengambil kira isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa kini dan yang akan datang. Cara memberikan layanan yang baik kepada wanita ialah memberi peluang pendidikan yang luas kepada golongan wanita, mengiktiraf peranan wanita dalam kerjaya. Sebab wanita diberi perlindungan ialah untuk mengelakkan mereka dari dianiayai, meletakkan wanita sebagai golongan yang perlu dihormati. Kepentingan memberi layanan yang baik kepada wanita ialah kaum wanita dapat membantu membangunkan ekonomi negara. Kaum wanita juga dapat melontarkan idea dalam mencorak dasar kerajaan.
Contoh-contoh wanita dalam pembangunan negara Malaysia ialah Tan Sri Aisyah Ghani dalam bidang politik sebagai Menteri, Datuk Masnah Hamid dalam bidang ekonomi sebagai CEO syarikat, Puan Azhar Aziz dalam bidang sosial iaitu kebudayaan. Menunjukkan seramai 54 responden atau dikenali sebagai 52.4% yang sangat setuju bahawa wanita mempunyai hak untuk menentukan keputusan mereka sendiri tanpa campur tangan mana-mana pihak. Manakala 33 responden atau 32% menunjukkan setuju, 11 responden atau 10.7% memilih tidak pasti, 2.9% atau dikenali sebagai 3 responden tidak setuju dan 1.9% atau 1 bilangan responden memilih sangat tidak setuju. Rajah menunjukkan seramai 47 orang responden iaitu 45.6% bersetuju ataupun sangat setuju bahawa perubahan dasar keterangkuman gender harus selalu melibatkan penyertaan wanita di dalam semua peringkat dalam membuat sebarang keputusan. Manakala 39 orang responden iaitu 37.9% memilih setuju, 16 orang ataupun dikenali sebagai 15.5% memilih tidak pasti dan seorang responden memilih tidak setuju iaitu 1%. Rajah menunjukkan 75 ataupun 72.8% menunjukkan bahawa responden sangat bersetuju bahawa wanita yang sudah berkahwin tidak layak diperlakukan secara tidak adil seperti dipukul, dihina oleh suaminya sendiri. Manakala 23 orang responden memilih setuju iaitu 22.3%. Seterusnya, 3 orang responden iaitu 2.9% memilih tidak pasti dan 1 orang responden iaitu 1.9% memilih sangat tidak setuju. Pernyataan seterusnya ialah kaum wanita juga mampu memainkan peranan besar dalam mengembangkan ekonomi negara. Bagi pernyataan ini, tiada seorang responden pun yang tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini, manakala seramai 9 orang responden tidak pasti dengan pernyataan ini. Responden yang bersetuju ialah seramai 28 orang dan sangat bersetuju ialah seramai 66 orang. Pernyataan terakhir ialah wanita dan lelaki tiada beza dari segi kebolehan mereka. Bagi pernyataan ini, seramai 4 responden sangat tidak setuju, 2 orang responden tidak setuju, 20 orang tidak pasti dengan pernyataan ini, 30 orang bersetuju dan seramai 47 orang sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Bagi objektif 3, dapat disimpulkan bahawa dalam 102 orang responden yang disoal selidik, mereka mempunyai pendapat dan persepsi mereka masing-masing terhadap hak wanita. Tetapi, kebanyakan daripada responden ini sangat menyedari tentang kepentingan hak wanita. Jadi, kepada yang tidak menyedarinya, langkah-langkah yang tertentu perlu diambil. Objektif 4, mengenal pasti cadangan bagi menerapkan hak kebebasan bersuara dan hak wanita dalam kalangan masyarakat. Seterusnya saya akan membentangkan cadangan penghapusan diskriminasi atau eksploitasi yang berasaskan gender di tempat kerja, termasuklah terma dan syarat pekerjaan. Mengurangkan gangguan seksual dalam kalangan pekerja wanita dengan meningkatkan kepekaan dan kesedaran mengenai kesesamaan gender termasuklah hak-hak wanita di semua peringkat atau sektor. Seterusnya ialah mengadakan program seperti pertandingan berpidato atau berbahas kerana melalui aktiviti ini masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan melatih masyarakat untuk bercakap dengan lebih berani kerana kebebasan bersuara amatlah penting dalam mengekalkan semangat demokrasi negara. Selain itu, menerapkan kebebasan bersuara melalui Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Seksyen 15 Akta ini menyentuh tentang aktiviti pelajar atau persatuan di mana pelajar boleh menyertai mana-mana parti politik,
bagi menyuarakan pendapat atau pandangan mereka secara akademik dalam pengajian atau penyelidikan selagi ianya tidak menyalahi undang-undang negara. Saya akan menerangkan dapatan kajian untuk objektif 4, iaitu mengenal pasti cadangan bagi menerapkan hak kebebasan bersuara dan hak wanita dalam kalangan masyarakat. Yang pertama adalah konsep pendidikan yang sesuai merupakan penjana idea masyarakat dalam memelihara hak wanita dan hak bersuara. Berdasarkan jadual dan graf 4.1 menunjukkan peratusan responden seramai 6 orang yang kurang pasti terhadap pernyataan tersebut dan seramai 38 orang responden bersetuju, manakala responden seramai 59 orang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, berdasarkan jadual dan graf 4.2, 2 orang responden bersetuju jika hukuman yang setimpal wajib dikenakan kepada sesiapa sahaja yang melampaui batasan hak bersuara, manakala 33 orang responden setuju dan 60 orang lagi sangat setuju dengan kenyataan berikut. Seterusnya adalah graf dan jadual 4.3 menunjukkan 6 orang responden kurang pasti, 31 orang responden setuju dan 66 orang lagi responden sangat setuju dengan kenyataan tiada diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja merupakan perkara yang boleh ditekankan kepada semua majikan di Malaysia. Saya akan serahkan kepada presenter seterusnya. Raja ini menunjukkan 70 orang responden atau 68% sangat bersetuju bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mereka untuk menghormati sesama manusia supaya mereka dapat mendalami kebebasan bersuara dan hak wanita. Manakala 32 orang responden atau bersamaan dengan 31.1% setuju dan selebihnya kurang pasti akan pernyataan tersebut. Raja seterusnya menunjukkan seramai 63 orang responden atau 61.2% sangat setuju bahawa talian tanpa tol untuk para wanita bertanyakan maklumat atau mengadu sebarang masalah dapat meningkatkan lagi tentang kesedaran hak wanita. Manakala 32 orang responden bersamaan dengan 31.1% setuju dan 7 orang responden bersamaan dengan 68 kurang pasti akan pernyataan tersebut, manakala selebihnya tidak bersetuju. Kesimpulannya, rakyat Malaysia faham dan bersetuju bahawa ibu bapalah yang memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak mereka untuk menghormati sesama manusia supaya dapat mendalami kebebasan bersuara dan hak wanita sebagai cadangan yang paling bernas untuk menerapkan hak kebebasan bersuara dan hak wanita dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, kesimpulan keseluruhan untuk pembentangan kami ialah kebanyakan responden yang mengisi borang soal selidik memberikan persepsi yang positif terhadap topik kami, iaitu persepsi dan kefahaman masyarakat terhadap kebebasan bersuara dan hak wanita. Bagi kebanyakan masyarakat, hak asasi seolah-olah menjadi pengetahuan asas kepada mereka walaupun pengetahuan mereka tidaklah begitu mendalam dalam perkara ini. Jadi secara keseluruhan, kami mendapati bahawa sebahagian besar masyarakat mengetahui dan menyedari akan kepentingan hak asasi terutamanya kebebasan bersuara dan hak wanita. Tetapi sebahagian kecil yang lain di mana mereka masih kurang mengetahui tentang perkara ini, diharapkan supaya cadangan yang diberikan boleh diteliti dan dilaksanakan untuk menjaga keharmonian masyarakat.